Cuaca tadi, Sufi, Ifan nak tanya. Tadi kan dah bergandingan dengan Sonic. Mana Sonic? Alamak. Janganlah merajuk. Merajuk masa ni. Tiba-tiba hilang Ifan dari radar tadi. Okey, baiklah kita akan teruskan dengan segmen berikutnya berkaitan dengan kecekapan penggunaan tenaga. Dan untuk itu kita bawakan tetamu. Insinyur Zulkifli Umar, Timbalan Pengarah Unit Kecekapan dan Pemeliharaan Tenaga, Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum Tuan, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, nampaknya sihat. Dan juga kita ada poster dan juga buku dibawa di sini dan kita akan lihat kepada soalan yang pertama. Silakan Sufi. Ya, okey. Jadi seperti mana yang boleh Tuan kongsikan sebagai permulaan, mungkin boleh jelaskan dengan ringkas fungsi dan juga peranan Suruhanjaya Tenaga. Silakan. Terima kasih. Terima kasih kerana menerima kehadiran kami. Okey, Suruhanjaya Tenaga ditubuhkan pada Mei 2001. Dan berkuat kuasa sepenuhnya pada Januari 2002. Ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Tenaga dan fungsi utama Suruhanjaya Tenaga adalah untuk mengawal selia industri berkadar elektrik dan pipe gas di Malaysia. So itu tujuan pertamalah. Antara itu kita juga mempromosi penggunaan tenaga secara cekap di Malaysia, di samping memastikan bekalan tenaga mencukupi dan mampu untuk digunakan oleh rakyat semua. Terima kasih. Baik, jadi tadi Tuan ada menggunakan penggunaan tenaga secara cekap. Jadi mungkin boleh jelaskan secara terperinci apa yang dikatakan dengan frasa ini. Okey. Penggunaan tenaga secara cekap ni bermaksud dalam satu konteks adalah di mana kita menggunakan tenaga secara minima dan memastikan bahawa perkhidmatan dan servis yang kita bekalkan itu tetap sama kualiti dia. Baik. Satu lagi konteks ialah kita dari tahun ke tahun atau semakin semasa mengurangkan juga penggunaan tenaga kita dalam pada masa sama memastikan keselamatan, keselesaan semua terjamin. So itu tujuan sebenar kita. Okey, penggunaan tenaga secara minima. Ya, itu yang kita perlu faham. Betul. Jadi untuk kita nak faham penggunaan tenaga secara minima tu, apa antara perkara yang boleh kita menjimatkan tenaga ni? Okey. Ya, Tuan. Dia banyak tips lah. Okey. Kita boleh bagi ikut sektor. Satu domestik, satu komersial, satu industri. Saya ambil domestik paling senang. Paling dekat dengan kita. Ya, paling dekat dengan kita. So contoh sekarang ni kita kata musim panas sikit kan. So kita nak banyak guna penghawa dingin. Betul. So kita syorkan kalau nak guna penghawa dingin pertama kali tutup pintu dengan tingkap. Tutup pintu dan tingkap. Okey. Supaya ada pembaziran. Kalau langsir tutup langsir sekali. Tutup langsir. Sebab tak nak ada perbezaan suhu yang tinggi antara luar dan dalam. Satu lagi kita sarankan kalau boleh setkan temperature dia. 24 atau 25 degree Celsius. Oh, 24 macam panas je. Tapi saya buat tu. Betul. Betul kan 24 okey? Ya, okey. Tapi sebab tu kita cakap tutup pintu dan tingkap. Okey. Supaya tidak suhu tu haba tidak mengalir keluar atau masuk ke dalam. Itu contoh yang paling senang lah. Satu lagi kalau nak basuh baju, pastikan load washing machine tu penuh. Jangan basuh sikit-sikit. Lagi banyak, lagi kerap kita guna, lagi kerap lah, banyaklah elektrik kita akan pakai. Saya pernah tengok kawan saya, dia basuh satu je baju dia menggunakan basuh. Saya rasa macam rugi. Kenapa buat macam tu? Betul. Itu contoh yang paling dekat dengan kita lah. Kalau di rumah, paling senang. Okey. Dan kalau boleh kita kongsikan juga lah ni lah dia antara poster yang kita bawakan. Boleh. Kita kena faham lah juga kan apa bintang-bintang tujuannya untuk apa ni. Dia kalau perasan kalau pergi ke pusat beli belah Harvey Norman ke contohlah. Pasal sebut satu lah kan. Tuan akan perasan kalau tengok di aircon, peti sejuk, TV atau kipas. Sekarang ni ada washing machine, mesin basuh, akan ada label 5 star. Maksud label ni adalah lebih banyak label, lebih jimat tenaga. Okey. Sebab tu kalau tengok yang kedua tu, kita ada label daripada 2 hingga 4, maksimum dia 5. 2 tu maksud dia 2 star paling rendah lah. And boleh dijual di Malaysia kalau ada label ni. Kalau tak ada label ni, produk tu kira tak boleh dijual. Oh, tak lulus? Tak lulus. Tak lulus untuk dijual. Kira dengan 2 bintang maksudnya yang paling kurang jimat? Paling kurang jimat. Paling kurang jimat. 5 paling menjimatkan. Tapi kalau dari segi harganya pula, realistiknya yang 5 bintang lagi mahal lah. Betul. Saya setuju. Cumanya, kita tengok dari segi pulangan, kita panggil investment. ROI dia. Betul. Maknanya kalau lagi jimat, contoh dia, kalau kita pakai aircon 5 star dengan 2 star, perbezaan dari segi penjimatan tu lebih kurang dalam RM40-50 sebulan. Maknanya kalau kita beli yang 5 star, dah jimat bayar elektrik, dalam jangka masa yang
tak panjang sangat, kita akan dapat balik keuntungan kita. Okey, kita akan untung dekat situ lah. Itu yang kita perlu faham tentang ROI yang kita beli kalau kita menggunakan barangan elektrik yang ada penyematan yang maksimum. Okey. Bagaimana pula dengan medium dan juga high cost measure yang mungkin boleh dikongsikan? Biasanya kalau medium high cost measure kita refer kepada industri ataupun commercial. Okey. Contoh yang paling senang is tukar lampu. Okey. Sekarang ni kan LED popular kan. Semua orang cakap tukar LED. Itu salah satu contoh yang paling senang. Tetapi kita sarankan sebelum kita buat apa-apa langkah penyematan tenaga, buat dulu audit tenaga. Maknanya kita buat audit tenaga untuk kita tahu langkah mana yang sepatutnya kita buat dahulu untuk mendapat penyematan yang maksima. Kena buat audit juga. Audit tenaga dulu. Jadi kalau nak buat audit tu apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama sekali. Okey, kita ada syarikat yang kita daftar di bawah Suruhanjaya Tenaga, nama Syarikat Perkhidmatan Tenaga ataupun dalam English dia Energy Service Company. Boleh guna khidmat ESCO ni, short dia, untuk bantu kita buat audit dan dari situ dia boleh mencadangkan langkah-langkah untuk kita ambil untuk menjimatkan tenaga dari contoh tadi no cost, low cost measures, medium cost dan high cost. So kita boleh guna langkah yang diberi untuk kita dapat penyematan yang maksima. Okey, wah itu dia. Jadi kita kena banyak berjimat lah juga kan. Ya, kalau kita tak tahu macam mana kita bagi buat audit je. Ya, betul memudahkan kita lah sebenarnya. Betul. Okey, dan bila bercakap tentang memudahkan ni juga kan. Jadi apa sebenarnya kalau sekiranya sumbangan kita sebagai pengguna kan, sekiranya kita menggunakan elektrik dengan jimat sebagainya, adakah ianya akan memberi kesan kepada industri pembekal elektrik negara? Betul. Ini kita panggil demand dan supply. Bila kita kontrol demand kita, maknanya secara tak langsung dia akan ada kesan kepada penjanaan where kita tidak perlu menjana terlalu banyak. Melebihi daripada apa yang kita perlu untuk penggunaan kita. Itu contoh paling baik saya boleh bagi. So, tujuan kecekapan tenaga sebenarnya adalah untuk membantu kerajaan memastikan bahawa demand kita ni, penggunaan kita tidak berlaku pembaziran. Mana kita guna tepat-tepat untuk yang kita nak guna. Faham, jangan terlalu berlebihan. Betul. Okay. Kita ingin mempromosikan satu pertandingan iaitu EE Challenge. Betul. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan apa antara inovasi yang kita tonjolkan dalam pertandingan EE Challenge. Terima kasih. EE Challenge ni satu program yang Suruhanjaya Tenaga buat sejak dari tahun 2014. Tahun ni tahun ke-10 dah. Tahun ke-10. Special lah tahun ke-10. Daripada 2014 hingga 2019, program ini difokuskan kepada penyematan tenaga di sekolah-sekolah. Maknanya memang sekolah aja, sekolah menengah dan sekolah rendah. So kita promote di sekolah menengah untuk buat aktiviti penyematan tenaga dan memberi laporan pada Suruhanjaya Tenaga dan siapa yang dapat penyematan terbaik dan langkah-langkah penyematan terbaik kita bagi hadiah. Dalam bentuk duit dan juga lain-lain lah. Adakah hadiah itu kita boleh tahu berapa nilainya atau masih rahsia lagi? Kalau sebelum ni kita pernah publish. Kalau dulu hadiah ada, kalau hadiah pertama RM15,000 lah kita bagi. Banyak. Okey. Sebab kita tak layak. Itulah yang hanya boleh daftar adalah pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Betul. Okey. Dan jadi adakah untuk kali ini formatnya berbeza dengan tahun lepas? Kebetulan bila kita hadapi pandemik COVID tu, kita terpaksa tukar format sebab sekolah tutup. So kita tukar format kepada anjuran untuk hantar poster, penulisan, pantun-pantun berkaitan dengan penggunaan tenaga, apa semualah. So sejak 2020, 21 dan last year 22, itulah yang kita gunakan sebab kita masih nak menggalakkan langkah-langkah amalan penyematan tenaga ni di kalangan murid-murid. Tapi tahun ni kita akan start balik. Kita akan start semula penyematan tenaga di sekolah perlu dilaksanakan dari Jun hingga September 4 bulan dan laporan perlu dihantar kepada ST pada bulan 10 atau 11 dan kita akan analisa semua benda tu dan kita akan pilih pemenang lah. Okey. Jadi apa cara yang terbaik untuk mereka menyertai pertandingan EE Challenge? Okey, kita ada website. Saya kena tengok sikit. Okey. Boleh melalui laman web EE Challenge iaitu www.st.gov.my/EE Challenge. Dan boleh masuk ke situ dan boleh daftar untuk participate. Kita juga nak
guna peluang ni untuk berterima kasih kepada Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dan juga Kementerian Pendidikan kerana memberi kerjasama untuk kita melaksanakan program di sekolah. InsyaAllah. Kita doakan agar program ini dilaksanakan dengan lancarnya. Dan mungkin lagi satu pesanan oleh Suruhanjaya Tenaga sendiri kepada penonton yang menyaksikan lagi-lagi tentang aspek penggunaan tenaga secara cekap ini. Okey. Suruhanjaya itu ada satu moto. Kita panggil jadilah bijak tenaga atau be energy smart. Maksud kita tu kita nak menerapkan budaya ni bukan setakat peringkat sekolah saja tapi kepada semua kita ni senang saja. Kalau tak guna tutup. Contoh kalau dah habis guna tutup lampu, tutup kipas. Itu yang kita nak terapkan. Paling senang. Betul. Sebabnya kita nak pastikan bahawa amalan ni bukan sahaja setakat kanak-kanak atau sekolah tapi berlanjutan sampai bila-bila. Betul. Demi kesejahteraan kita dan juga alam sekitar. Ya. Kita dapat rasaikan sama-sama. Betul. Be energy smart. Bijak tenaga. Okey, terima kasih diucapkan kepada Insinyur Zulkifli Umar, Timbalan Pengarah Unit Kecekapan dan Pemeliharaan Tenaga Suruhanjaya Tenaga. Dan sekarang ini, Sufi, kita